Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baik, yang saya mulakan, kita punya tetamu-tetamu hari ini, pendengar-pendengar, penonton-penonton. Ah, InsyaAllah hari ini kita akan sambung untuk kisah Nabi Yusuf siri yang ke-9. Okey, kita pun dah banyak siri dah kan. Okey, jadi hari ini kita akan membaca surah Yusuf, okey, sambungan, okey, iaitu surah Yusuf ayat ke-50 sehinggalah 58, 57 silap, 57. Okey, jadi saya akan bacakan dulu, nanti Ustaz Syaril boleh ikut saya ya, mewakili F54 ni ya. Boleh? Boleh ya? Okey, boleh. Baik. Boleh Ustaz, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa qala al-maliku a'tuni bih. Falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbik. Qala irji' ila rabbika قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي
إن ربي غفور رحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيء أجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, kita dah baca ayat 50 sehingga 57. Jadi saya ingin berjemput volunteer lah untuk membaca. Biasanya Cik Syaril. Tapi kalau boleh saya nak dengar suara yang lain pula lah. Boleh ada volunteer? Ana boleh start? Silakan. Dan apabila mendengar tafsiran itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan Raja datang kepada Yusuf, yang ini menjemputnya menghadap Raja, Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu, kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Ayat 51. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil, Raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat cela. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf berkehendakkan dirinya, tetapi ia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. 52. Pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku
Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan setelah mendengar pengakuan perempuan-perempuan itu, Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku. Aku hendak menjadikan dia orang yang khas untuk aku bermesyuarat dengannya." Setelah Yusuf dibawa menghadap dan Raja berkata kepadanya, serta mengetahui kebijaksanaannya, berkatalah Raja kepadanya, "Sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi lagi dipercayai di kalangan kami." Yusuf berkata, "Jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya." Dan demikianlah caranya kami tetapkan kedudukan Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Ia bebas tinggal di negeri itu di mana sahaja yang disukainya. Kami limpahkan rahmat kami kepada sesiapa sahaja yang kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Kena baca tu. Alamak, kena baca Ustaz. Tak adalah. Saya terletak tu, tersilap Ustaz semalam typo. tadi. Typo ni. Okey, baik. Kita sambung kita punya perbincangan lah, kita punya perkongsian. Baik, kalau kita ingat kita imbas minggu lepas saya tak ada sebab saya ada program dengan fakulti saya sendiri. Minggu lepas saya buat kisah Nabi Uzair. Boleh tengok di Facebook Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, saya ada bawa cerita tentang kisah Nabi Uzair. Mungkin lepas ni kalau nak kita buat perkongsian lah kisah Nabi Uzair dalam kita punya kuliah ni jugalah Okey, baik. Bila raja dah minta tafsiran mimpi itu daripada Nabi Yusuf alaihissalam, maka raja kata keluarlah Nabi Yusuf. Keluarlah daripada penjara tu. Tetapi apa yang berlaku? Apa yang berlaku ialah Nabi Yusuf dia tak nak keluar. Okey, selagi dia orang kata apa, tak gentle lah kalau dia keluar menggunakan kuasa raja kepada ketika itu. Dia kata dia nak dibicarakan semula. Dia nak keadilan berlaku kepada dirinya. Jadi dia mintalah kepada raja, okey, di mana untuk bertanyakan kepada wanita-wanita yang telah memfitnah dia sehingga dia masuk penjara. Itulah kehebatan Nabi Yusuf alaihissalam. Bukannya tiba-tiba dah dapat pengampunan, tiba-tiba dia terus keluar dan seolah-olah tak ada berlaku apa-apalah. Tapi betapa gentlenya Nabi Yusuf alaihissalam ini, dia nak tegakkan keadilan, jadi dia minta dia dibicarakan semula. Maka raja pun memanggillah wanita-wanita tu. Maknanya yang diketuai oleh isteri Al-Aziz, iaitu Zulaikha. Okey, suka saya ingatkan dalam surah Nabi Yusuf ni tidak disebut langsung nama Zulaikha tu. Tapi dia menggunakan istilah isteri Al-Aziz. Maknanya suaminya nama Al-Aziz dan orang yang berkuasa lah pada ketika itu. Maka dia pun mengakui bahawa dia telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Okey, kerana dia tahu Nabi Yusuf ini tidak tergoda pun dengan pujuk rayunya. Maknanya Nabi Yusuf ni memang Allah lindunginya. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam ialah maksum. Maknanya terselamat daripada dosa-dosa Jadi Zulaikha dalam cerita ini, isteri Al-Aziz ni mengaku dia bersalah. Okey, kemudian ayat 52 ni menunjukkan bahawa ada yang berpandangan bahawa ini adalah perkataan Nabi Yusuf sebab dia tidak kata kalau kita tengok ayat 52 ni, 52 zalika ya'lamu anni lam akhunhu bil ghaib. Okey. 52 ni tak tahu siapa yang bercakap, tetapi mengikut kitab yang saya rujuk ini dia merujuk kepada Nabi Yusuf yang berkata. Kat sini dalam terjemahan pun dia tak cakap daripada siapa yang mengungkapkan perkataan ini, tapi
Berdasarkan kitab ini, mereka mengatakan bahawa Nabi Yusuf yang berkata, pengakuanku yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa dia tidak hadir. Maknanya, Nabi Yusuf tidak pernah mengkhianati tuannya. Tuannya, sebab waktu Nabi Yusuf AS ditangkap bersama dengan isteri Al-Aziz tersebut, baginda kan dia terkoyak di belakang. Maknanya dia tidak mengkhianati lah. Maknanya dia yang digoda. Kalau terkoyak depan, maknanya Nabi Yusuf yang menggoda. Tapi dia koyak di belakang. Maknanya Nabi Yusuf yang digoda oleh isteri Al-Aziz tersebut. Okey, jadi itulah hikmahnya. Okey, Nabi Yusuf AS membela dirinya sendiri. Okey, kerana dia telah difitnah. Dan Zulaikha telah mengaku salah. Okey. Kemudian inilah disambung lagi ayat yang ke-53, iaitu maknanya kita tahulah di mana nafsu itu ialah itulah yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Kalau kita pernah dengar lah. Tapi saya tak tahulah kisah ini betul ke tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ni menciptakan nafsu. Kemudian bila dah cipta nafsu tu, dia minta nafsu tu mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan, dia tidak mengaku. Dia tidak mengaku. Kemudian direndam dalam api neraka selama berapa ribu tahun. Kemudian dia keluar sekali lagi pun tidak mengaku juga. Tidak mengaku Allah sebagai Tuhan. Terbanyak 3 kalilah dia. Barulah dia mengaku bahawa Allah itu adalah Tuhan. Maknanya nafsu inilah yang membezakan manusia dengan malaikat. Kalau kita tahu, malaikat dia tidak digunakan nafsu, betul? Dia beza malaikat, manusia, haiwan. Betul? Kan? Manusia, malaikat, haiwan. Apa beza manusia dengan malaikat? Apa beza manusia dengan malaikat? Manusia ada akal dan fikiran dan ada nafsu. Malaikat pula, malaikat apa dia? Malaikat dia ada akal dan Fikiran tak ada nafsu ke Ustaz? ya, betul. Haiwan pula dia tidak ada akal dan fikiran tapi dia ada nafsu. That's why haiwan ni dia bukan golongan yang mukallaf lah, yang boleh dipertanggungjawabkan kan. Ya, jadi manusia ni lah yang bertanggungjawab. Kalau saya sukalah, saya bila sebut tentang nafsu ni saya sebut teringat kisah Isra' Mi'raj. Ingat tak Isra' Mi'raj? Pernah dengar tak kisah Isra' Mi'raj? Pernah dengar tak kisah Isra' Mi'raj? Pernah Ustaz. Pernah Ustaz Syarif mesti pernah dengar kan? Okey. Bila kisah Isra' Mi'raj, bila Nabi Muhammad SAW dia pergi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa kan di Palestin. Okey, Rasulullah naik apa? Rasulullah menaiki apa? Burak. Ya, buraq. Bagaimana gambaran buraq itu? Dia rendah daripada kuda dan tinggi sikit daripada bagol kan? Okey, dan dia berwarna putih. Itu buraq kan? Dia seolah-olah macam kuda terbang lah. Okey. Di mana Rasulullah menaiki buraq dan dipandu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Maknanya itu sebenarnya adalah satu simbolik. Bagi pandangan saya, dia satu simbolik lah di mana malaikat mempunyai akal dan fikiran. Maknanya malaikat akal fikiran, maknanya malaikat itu ialah yang akal fikiran yang memandu kita. Kemudian Rasulullah naik atas buraq, seekor haiwan. Maknanya kita kena menundukkan nafsu kita. Kita dibawa oleh akal fikiran. Kemudian buraq itu ialah nafsu. Jadi kita menaiki nafsu itu. Maknanya kita menundukkan nafsu. Jadi barulah sampai ke tempat yang dituju. Macam yang kita tahu kan, bila sampai di Masjidil Aqsa, apa yang Rasulullah buat kepada buraq? Apa yang Rasulullah buat kepada buraq? Dan itu menjadi sunnah kepada sunnah para rasul lah. Maknanya sebelum Nabi Muhammad SAW itulah sunnahnya. Sunnah para rasul dikabarkan ada yang berpendapat bahawa ada rasul-rasul sebelum ni pun ada yang menaiki buraq. Jadi apa yang Rasulullah buat ialah menambat buraq. Dan saya tak tahulah, dikabarkan tambatan itu masih ada di
di Palestin. Tapi wallahu alam saya tak tahulah sebab saya tak pernah pergi Palestin. Jadi mungkin kalau ada siapa yang tahu kan, dia tahulah bahawa memang ada tambatan buruk tu. Okey. Itulah simboliknya kan. Alright. Kalau kita merujuk kepada ayat yang ke-54 ayat ke-54 maknanya selepas bicara tu, perbicaraan Nabi Yusuf alaihissalam dibicarakan, maka raja meminta Nabi Yusuf ni keluar dari penjara dan menjadikan dia orang yang khas untuk bersama dengan raja. Maksudnya menjadi somebody, mempunyai pangkat yang tinggi. Sebab apa? Nabi Yusuf alaihissalam ini seorang yang bijak. Kalau kita tahu sifat wajib bagi Rasul ada 4. Betul tak? Sifat Rasul yang wajib ada 4. Betul? Betul tak? Apa dia? Apa dia? Siddiq. Siddiq. Amanah, Amanah. tabligh, fatanah. Fatana. Yes. Fatonah. Jadi Nabi Yusuf pun ada sifat fatonah tersebut. Maknanya fatonah itu ialah seorang yang bijak. Nak menjadi pemimpin mestilah seorang yang bijak. Bukannya, tapi kadang-kadang orang kata bijak mesti belajar tinggi. Kan? Adapun, tapi bijak ni dia, macam mana dia ada juga yang tak belajar tinggi tapi dia bijak kan? Betul tak? Tapi dia bijak lah. Maknanya bijak. Okey. Maknanya kemudian Rasulullah meminta, Nabi Yusuf AS meminta dia menjadi pengurus perbendaharaan asal negeri bumi Mesir. Mengurus perbendaharaan. Kalau ikutkan ayat 54 ni, ala khazainil ard. Qala ja'alni, jadikanlah aku, dan katalah qala ajni fi'il amar. Okey, kemudian ni merujuk kepada saya, ala khazainil ard. Maknanya hasil bumi. Hasil bumi. Bumi Mesir pada ketika itu. Sebab dia kata dia memang boleh menjaganya. Dalam ada yang berkata bahawa pembendaharaan hasil bumi ni seolah-olah dia menjadi menteri. Menteri apa? Menteri Pertanian lah, Menteri Kewangan kan. Tapi saya lagi suka merujuk kepada Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi Menteri Kewangan yang menguruskan negara, duit negara. Itu adalah jawatan yang paling kritikal dalam sesebuah negara. That's why kalau orang tanya saya, kalau sebuah negara Islam macam contohnya macam Malaysia kan, sepatutnya kalau Menteri Kewangan kita ialah seorang yang beragama Islam. Okey. Kita tak mahu cerita pasal politik. Kalau tanya saya sendiri, memang kita kena pemimpin, Menteri Kewangan ialah menteri yang kritikal. Jadi mestilah yang jaganya ialah orang Islam. Jadi okey, inilah yang menunjukkan dalil, okey, seseorang itu boleh meminta jawatan. Bukan gila jawatan tau, meminta jawatan. Sebab apabila dalam keadaan tertentu sesebuah jawatan itu, sesuatu jawatan itu tak ada orang yang layak pun. Agak-agak di Mesir ni siapa yang layak? Mestilah tak ada. Okey, sebab Nabi Yusuf inilah yang paling bijak. Jadi Nabi Yusuf meminta jawatan itu kerana dia tahu dia paling amanah dan dia paling layak. Dan itulah bidang dia. Okey, kemudian Nabi Yusuf ni pun diangkat menjadi perbendaharaan, menguruskan perbendaharaan itu. Okey. Kemudian ada ni pandangan daripada ahli kitab ahli kitab maknanya golongan Nasrani lah yang menyatakan bahawa yang isteri kepada suami kepada Zulaikha tu ataupun Al-Aziz itulah jawatan dia. Maknanya Al-Aziz ni diturunkan sebab dia dah tua, kemudian Malik ataupun raja pada ketika itu menyurahkan jawatan tersebut kepada Nabi Yusuf. Dan setelah Nabi Al-Aziz itu meninggal, barulah Nabi Yusuf dinikahkan dengan isterinya, iaitu Zulaikha tersebut. Ini kisah, ini pandangan ahli kitab Okey. Dan Zulaikha pula dikabarkan masih perawan kerana semasa hidup suaminya tak pernah menggaulinya. Kerana Zulaikha ni dikabarkan muda lagi. Mungkin ada yang menyatakan dia sebaya dengan Nabi Yusuf. That's why pada ketika Nabi Yusuf tu digoda, mereka mungkin sebaya. Jadi Al-Aziz ni dah tua. Okey. Dan kemudian hasil perkahwinan tersebut, Nabi Yusuf dikurniakan 2 orang anak lelaki iaitu Afrayan dan Mansa. Okey, ini menurut pandangan ahli kitab.
Okey. Okey, dan pada masa yang sama, ada juga menurut Asy-Sya'labi ni, Nabi Yusuf ini dikatakan dilantik menjadi Menteri Kewangan ataupun Menteri Pengurusan Hasil Perbendaharaan Negara ini pada ketika umur dia 30 tahun. Dan Nabi Yusuf alaihi salam ini boleh bercakap dengan 70 bahasa kalau mengikut dalam kitab ni lah. Menyebabkan raja pun jadi takjub bahawa Nabi Yusuf ini bukan orang yang sembarangan lah. Maknanya boleh cakap banyak bahasa kan. Macam kita pun kita boleh cakap bahasa Melayu, kita boleh cakap bahasa Inggeris. Dan kita ada setengah boleh cakap bahasa Arab kan. Kalau boleh cakap bahasa Mandarin itu pun satu advantage kan. Jangan rasa macam menyesalnya belajar bahasa kan. Jangan kalau ada rezeki belajarlah. Free-free macam sekarang ni saya ada tengok kursus belajar bahasa Jepun, ada banyak kursus bahasa Perancis kan. Okey. Bolehlah bayarlah sikit kan. Tak apalah. Okey, jadi begitulah Allah mengangkatnya Nabi Yusuf itu daripada kita tahu dia dibuang daripada adik-beradiknya, kemudian dibeli sebagai hamba, kemudian dimasukkan dalam penjara, tiba-tiba Nabi Yusuf itu diangkat menjadi seorang raja ataupun orang kata orang yang mempunyai pangkat dalam kerajaan, menguruskan kewangan. Okey. Sebab Nabi Yusuf inilah yang menjadi orang kata apa, yang membuat keputusan untuk menguruskan kewangan. Dan dikatakan juga okey, Raja Mesir pada ketika itu iaitu Al-Walid bin Ar-Rayyan telah masuk Islam di tangan Nabi Yusuf. Sebab apa? Itulah yang saya katakan bahawa seorang Rasul, seorang Nabi ini wajib menyampaikan Islam kepada orang ramai. Maknanya kita raja masuk Islam. Maknanya insya-Allah kalau raja ataupun pemimpin itu memeluk agama Islam, maka rakyat kebanyakan akan mengikutinya. Sebagai contoh kan, kalau kita tengok kepada sejarah tanah Melayu ataupun sejarah negeri Melaka kan, di mana pendakwah-pendakwah telah datang daripada Yaman, okey, daripada tanah Hijaz, kemudian datang ke tanah Melayu. Mereka tidak datang menggunakan peperangan. Mereka datang berdagang, berdakwah, dan bila berdakwah ini raja ataupun sultan pada ketika itu melihat Islam sangat sinonim dan sangat orang kata apa, sangat smooth lah, sangat baik kan. Jadi bila sultan ataupun raja itu masuk Islam, maka rakyatnya semua masuk Islam. Itulah hikmahnya ataupun mengapa orang, dan sampai sekarang ni lah kalau kita tengok orang Melayu, bila sebut je orang-orang Melayu, saya percayalah dalam ni kebanyakan orang Melayu lah ya. Okay. That's why bila orang kata orang Melayu mesti Islam. Itulah impaknya. Impaknya kalau macam orang Arab lah kan. Okay. Macam orang Arab. Okay. Sebelum saya ni lupa nak ingatkan, ni ada attendant. Okay. Kalau kita tengok orang Arab bukannya semua orang Islam. Bukan Islam. Tetapi bila orang Melayu di tanah Melayu di Malaysia lah khususnya orang Melayu majoriti memang beragama Islam. Malah kalau kita tengok dalam perlembagaan negara kita sendiri kan. Okey, pernah tengok perlembagaan negara? Pernah tengok tak? Perlembagaan negara kita. Tak pernah baca perlembagaan negara? Pernah baca tak perlembagaan negara kita? Diam je ni. Tak dengar ke? Okay. Alright. Kalau macam kita tengok perlembagaan negara kita, memang dinyatakan satu-satunya perlembagaan yang orang kata apa, memberikan kuasa ataupun menerangkan tentang bangsa Melayu. Menerangkan bangsa. Okey, di mana bangsa Melayu itu dikategorikan sebagai Melayu, ada tiga faktor, kan? Ada tiga orang kata apa, menunjukkan dia orang Melayu. Ada tiga. Yang pertama, mestilah beragama Islam. Mesti beragama Islam. Yang kedua, bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Itulah menunjukkan yang pertama sekali itu mesti beragama Islam. Barulah dikira. That's why kadang-kadang kalau orang Cina kan, dia masuk Islam, dia cakap bahasa Melayu dan dia boleh bertutur dalam bahasa Melayu,
dan hidup dalam cara kehidupan Melayu, dia boleh dikategorikan sebagai orang Melayu juga kalau mengikut perlembagaan. Okey. Itulah hebatnya pendakwah-pendakwah datang ke tanah Melayu. Sebenarnya kalau kita belajarlah kan, sebenarnya Islam telah datang ke tanah Melayu sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Buktinya ialah batu apa? Batu apa? Batu bersurat. Ya betul, batu bersurat di Terengganu, Kan? iaitu pada sekitar tahun 1000 Hijrah, 1000 Masihi. Islam muncul 600 tahun Masihi. Tetapi bukan muncul lah, Islam diperkembangkan bermula 600, tapi di tanah Melayu 1000 dijumpai bukti. Tetapi mungkin sebelum itu lagi. Sebab apa kan? Okey. Kalau saya nak tanya kan, okey. Orang bangsa Melayu, bangsa Melayu dia punya hebatnya, bangsa Melayu ni dia ada tulisan dia sendiri, betul? Setiap bangsa mesti ada tulisan dia sendiri. Contoh macam orang Arab dia ada bahasa itulah hijaiyah tu kan. Okey. Orang Arab dia ada tulisan dia sendiri. Orang Thailand ada kan tulisan dia sendiri, orang Thailand. Okey. Orang Thailand Ada, dia ada Cik Belit. Dan ada orang Jepun ada tulisan dia sendiri kan. Semua ada tulisan dia sendiri. Jadi orang Melayu pada ketika itu saya pernah baca lah. Orang Melayu dia ada tulisan dia sendiri iaitu tulisan Kawi. Tapi saya tak pastilah tulisan tu macam mana. Ada rencong-rencong lah. Saya pun tak faham sangat kan. Dia punya istilah dia kan. Tapi bila kedatangan Islam, pendakwah memperkenalkan tulisan Arab ni lah, hijaiyah ni. Jadi maka sejarawan berpendapat bahawa Islam telah datang ke tanah Melayu sebelum tarikh 1000 tahun Masihi itu lagi. Sebab apa? Kalau kita nak mengubah sesuatu tulisan bangsa, bukannya ambil masa setahun ke 2 tahun, mesti mengambil masa yang panjang. That's why maknanya kedatangan Islam itu sebelum tahun 1000 Masihi lagi Islam telah datang ke tanah Melayu. Begitulah kisahnya bagaimana Islam tu telah berkembang ke tanah Melayu itu sebelum zaman Melayu Melaka lagi memang Islam dah ada dah. Cuma dia diperhebatkan pada zaman Melayu, Kesultanan Melayu Melaka di Melaka lah. Okey. Kalau kita tengok kan, saya macam depan bilik saya Profesor Bidang Sejarahan. Saya pernah tanya dia, kan, mungkin ke Islam itu telah sampai ke tanah Melayu sebelum zaman sewaktu Nabi Muhammad lagi. Saya pernah tanyalah. Dia kata, kenapa tidak kan? Islam sebab orang Islam datang daripada Yaman. Orang Yaman pun dah memeluk Islam. Jadi mereka ini adalah pedagang. Jadi mereka datang ke tanah Melayu pun mungkin dia dah ada dah. Cuma mungkin kita tak ada bukti lah yang konkret kan. Bukti bertulis, sumber bertulis kan. Berbandingkan kalau kita tengok, that's why kan saya menggalakkan lah kan anda semua tulislah record anda punya diary ke kan, apa yang anda buat hari ni. Okey, hari ni saya buat kuih. Okey, saya buat kuih. Okey, maknanya kita ada record lah kan, bukti kita membuat kuih kan. Ataupun hari ni kita ada meeting. Kalau macam contoh kan, kita tengok kat Google Calendar kita kan, penuh kan, meeting sana, meeting sini, meeting sana, meeting sini kan. Jadi itu adalah record je. Kita ada. Kalau kita tengok penjajah, bukanlah saya mengagungkan penjajah kan. Okey, tetapi kalau kita tengok kepada penjajah, mereka ada rekod. Okey, mereka ada rekod betul. Tapi mungkin juga Kesultanan Melayu Melaka ada rekod. Cuma kalau kita tengok kepada ketika Portugis datang ke tanah Melayu, mereka membakar, memusnahkan kesemua ataupun manuskrip orang Melayu ni. Sulailatul Salitin itu pun ditulis selepas 100 tahun selepas jatuhnya kerajaan Melayu Melaka. Sulailatul Salitin yang kita baca, yang dianggap sebagai orang kata apa, masterpiece untuk sejarah Melayu kan. Sulailatul Salitin. Pernah baca tak Sulailatul Salitin ni? Tak pernah baca bolehlah baca kan. Kalau baca susah sikitlah nak faham bahasa Melama kan. Okey. Jadi itulah yang
berlaku. Maknanya bagaimana Portugis kan, penjajah memang jahat kan. Penjajah ni dia datang ke tanah Melayu, dia hapuskan sejarah. Kita nak hapuskan sejarah ataupun bangsa ni, kita hapuskanlah sejarah dia. Jadi dia hapuskan sejarah orang Melayu tu. Hapuskan sejarah orang Melayu, dia buat seolah-olah orang Melayu ni tak cerdik kan. Seolah-olah orang Melayu ni tak ada undang-undang. Jadi contoh macam dulu kan, Melaka dia ada undang-undang Melaka dan dia ada undang-undang laut Melaka. Ada satu-satunya negara yang ada undang-undang laut. Okey, itu Melaka. Tiba-tiba dia datang ke tanah Melayu, dia memperkenalkan undang-undang mereka. Undang-undang mereka dia kata orang Melayu ataupun Kepulauan Nusantara Utara ini tak ada undang-undang. Itulah mereka bagaimana mereka membuatkan seolah-olah mereka lagi civilized daripada bangsa Melayu, padahal orang Melayu pada ketika itu dah ada orang kata apa, dah ada macam seolah-olah kan macam dulu Portugis menyerang Melaka, seolah gambaran pejuang-pejuang Melaka ini berperang menggunakan keris. Itu sebenarnya salah. Sebenarnya orang-orang Melaka bukan berperang menggunakan keris. Cuma mereka menggunakan senapang dan meriam juga. Sebab orang Melaka ada meriam dia. Jadi itulah yang kalau kita nak menghancurkan sesuatu bangsa itu, kita hapuskanlah dia punya sejarah dia. Jadi mungkinlah kan. Jadi kita itulah yang berlakulah. Jadi kalau kita nak menghapuskan sejarah bangsa, kita hapuskanlah. Orang penjajah ni dia bijak tau. Dia bijak cuba untuk memusnahkan bangsa. Jadi dia hapuskanlah. Dia hapuskan tinggalan sejarah. Sekarang ni pun orang tengah cari di manakah kapal Hang Tuah kan. Pernah tengok tak kapal Hang Tuah? Yang dikatakan kapal yang terbesar pada zaman tersebut. Iaitu menamberahi kan. Yang boleh memuatkan berapa ratus ekor gajah. 20 ekor gajah tak silap saya. Boleh muatkan 20 ekor gajah. Okay, that's why kan. Gajah di Melaka diambil daripada Thailand, Siam. Menggunakan naikkan kapal mendamberahi itulah. Punyalah besar tu. Mendamberahi tu. Boleh muat 20 ekor gajah. Punyalah tahan yang kuatnya bangsa Melayu punya kapal kan. Jadi di mana kapal mendamberahi itu wallah alam lah, kita pun tak tahu di mana dia disembunyikan. Tetapi itulah kehebatan bangsa kita, bangsa Melayu. Kita kena akui juga kan, setiap bangsa dia ada tamadun dia sendiri. Kita tahu bangsa Cina dia ada tamadun dia menghasilkan kertas. Okey, macam tamadun India dia adalah menghasilkan sains dan matematik dia sendiri. Tamadun Arab ada dia punya orang kata apa, khas sumbangan dia. Tamadun Arab waktu Islam dia memperkenalkan sistem geometri, trigonometri kan. Kemudian muncullah orang kata apa di Eropah pula muncullah apa zaman orang kata apa kebangkitan pembebasan mereka daripada cengkaman gereja. Muncullah pandangan Renaissance, Protestan dan sebagainya. Menyebabkan Eropah menjadi bangkit dan dia terus bangkit sehinggalah ke hari ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ni saya minta lah kan bangsa-bangsa Melayu kan, kalau kita nak kembali hebat ialah kita kena banyakkan membaca lah. Ada masa lapang sikit kita membaca lah. Jangan membawang je F54 ni kuat membawang tak ni? F54. Kami golongan membaca Ustaz. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita lupa pula F54 kan ada RMC. RMC kena pandai membaca lah. Okey. Jadi bagus ni. Aura RMC ni dia membawa kepada semua kan. Okey, bagus. Kuat rajin membaca, bagus. Itulah menghebatkan suatu bangsa itu ialah kita perlu membaca. Jadi panjang pula tazkirah saya pada hari ini Jadi kita akhiri kita punya pertemuan pada hari ini, insya-Allah. Ada apa-apa soalan ke? Saya anggap tak ada je lah Okey masing-masing pun pukul 9 nak kerja meeting kan. Jadi saya akhiri saya punya perkongsian pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kalau tak ada aral melintang, kita akan bertemu lagi. Siri ke-10 pula. Okey, kita dah 9, mesti ada ke-10 pula kan. Jadi kita akan bertemu insya-Allah minggu hadapan siri ke-10. Kisah Nabi Yusuf, panjang lagi kisah ni. Nanti kisah minggu depan insya-Allah ialah ketibaan adik-beradik Nabi Yusuf ke Mesir. Okey, jadi saya akhiri pertemuan kita pada hari ini insya-Allah dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.